Datuk, boleh tukar ke topik ni yang berkaitan dengan pautan Datuk tempoh hari berkenaan dengan laporan polis seorang yang didakwa telah dirogol. Ada apa-apa perkembangan terkini? Perkembangan terkini, wanita tersebut menyatakan bahawa dia dibawa ke karaoke oleh YB Hilman, orang kanan kepada Azmin Ali. Dan kemudian selepas dia dah mabuk teruk, dia dibawa ke satu suite. Satu suite lah. Dan di dalam keadaan dia mabuk, dia pengsan. Dia menyedari bahawa ada satu orang berada di atas dia. Mana orang tu sedang merogol dia lah. Dan dia telah membuat laporan polis pada bulan 12. Sebab dia jumpa kondom, kondom tu telah digunakan. So dia yakin bahawa dia lah mangsa. Dan ada seorang bernama Hafiz telah meminta supaya laporan polis tu ditarik balik. Adalah macam-macam ugutan, termasuklah Hadi tu, Orang Kuat, Helman juga, Orang Kuat Bersatu, meminta supaya ianya ditarik balik. Dan dia tarik balik. Tapi baru-baru ni dia buat report polis baru mengatakan dia diugut untuk menarik balik. Dia diminta oleh beberapa orang untuk menarik balik. Jadi kes ni, kes rogol lah. Kes rogol ni sepatutnya disiasat. Sebab wanita ni sudah pun buat laporan pemeriksaan perubatan. Lepas kena ni dia terus dibuat. So bukti-bukti semua dah ada. Tak ada sebab lah untuk kes ini disenyapkan disebabkan ianya melibatkan orang kanan kepada Azmin Ali. Jadi sewajarnya pihak polis di bawah Ketua Polis Negara yang baru ini dapat membuktikan bahawa di bawah pemerintahan beliau akan bertindak secara adil, tak kira orang tu berdasarkan latar belakang apa sekalipun. Kalau misalnya Ketua Polis Negara yang baru ingin mendapat keyakinan daripada rakyat, maka dia kena ambil tindakan. Tetapi kalau pun Ketua Polis baru dapat memastikan kertas siasatan dalam kes ini dapat dibuat dengan baik, last kali ianya akan dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Maka AG akan menentukan sama ada kes ini mahu didakwa ataupun tidak. Faham tak? AG akan menentukan sama ada geng bersatu ni nak diselamatkan atau nak melalui proses keadilan. So, dua pihak yang akan diuji. Dua pihak yang akan diperhati oleh rakyat. Pertama, pihak polis, dan yang kedua, pihak AG. Dan dalam pembicaraan pula, pihak kehakiman juga akan diperhatikan oleh rakyat. Ini zaman sains dan teknologi, zaman moden, zaman maklumat di hujung jari. Semua orang tahu apa yang berlaku pada wanita tersebut. Saya tak fikir ada ruang untuk menutup pekung ni. Dan sewajarnya tindakan tegas diambil kepada perogol-perogol ni. Adakah laporan polis yang dinyatakan tu berkait rapat dengan video yang tular berkenaan dengan yalah, itulah video tu lah. Video tu membuktikan bahawa Hilman terlibat. Tapi setakat ni tak Dan belakang dia tu ada orang yang disebut dalam laporan polis lah. Tapi setakat ni tidak kedengaran siapa. Cuma wanita tu mengatakan bahawa yang rogol dia bukan Hilman lah. Dia yakin sebab Hilman ni ada hubungan dengan dia. Kan? Dia dah keluar dengan Hilman lama. Maknanya kalau Hilman ni dia tak adalah sampai ke level report polis lah. Yang kita faham, kalau maksud dia
dia dah keluar dengan Helman beberapa kali. Dalam erti kata lain, mana dia redha lah kalau ada hubungan seks bersama dengan Helman ni. Itu yang saya faham lah. Saya mungkin salah kan. Yang dia pertikaikan yang orang lain daripada Helman yang merogol dia. Itu menyebabkan dia telah pergi membuat laporan polis. Okey. Datuk, sempena sambutan Jubili Intan penubuhan UMNO. Okey. Namun kelihatan beberapa menteri UMNO telah pun menerima banyak desaan di sosial media untuk meninggalkan kerajaan. Ya. Sehingga ada desaan jika walaupun calon BN yang bertanding pun kena lihat juga siapa yang bertanding, dan jikalau mereka di kalangan menteri, mereka mungkin keberatan untuk memberi undi. Ya. Jadi Saya tak boleh nak salahkan rakyat kalau rakyat tidak mahu mengundi menteri-menteri daripada UMNO dalam pilihan raya akan datang. Saya tak boleh salahkan. Sebab saya rasa menteri-menteri daripada UMNO sedar bahawa lagi lama kita UMNO duduk bekerjasama dengan Muhyiddin, kan, lebih banyak kerosakan-kerosakan yang Muhyiddin lakukan, kita perlu tanggung akibat dia. We will be blamed together with Muhyiddin. So kalau you dah tahu inilah senario dia, dan ini boleh menyebabkan undi kepada BN itu merosot dengan dahsyat dia, kamu masih lagi bersekongkol, maka lebih baiklah kamu tinggalkan UMNO, kamu sertailah Bersatu. Bersatu pun tak ramai calon-calon menteri, timbalan menteri yang berkaliber, kan? Letak jawatan, join Bersatu, jadi calon Bersatu. Diorang pun tak cukup calon, kan? jikalau jangkitan COVID ini tidak bertambah baik dalam waktu singkat ini, mungkinkah pemilihan Agung UMNO perlu dipertimbangkan untuk dijalankan? Saya rasa COVID ni memang akan mengambil masa yang terlalu lama selagi tak tukar kerajaan, kan? Selagi kerajaan yang kita ada ini bergantung kepada angka-angka COVID untuk kekal berkuasa, untuk meneruskan darurat, maka selagi itu kita tak akan mendapat hasil daripada usaha menentang COVID. Kecuali ketika itu Muhyiddin sudah rasa selamat untuk dia mengadakan pilihan raya, kan? Contohnya bajet yang dia gunakan untuk bagi direct nego kepada orang-orang PPBM, penyokong-penyokong dia, dah selesai semua, dah settle. So duit dah ada untuk pilihan raya. Masa tu mereka akan mempertimbangkan untuk mengadakan pilihan raya.